Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Nama saya Anisha Syafiqah binti Roslan. Saya dari Kumpulan Biru. Saya ialah ketua Kumpulan Biru. Jadi hari ini saya akan memulakan sesi pembelajaran kita, iaitu topik 1 untuk subjek MBU 3192. Okey, apa topik 1 kita? Okey, topik 1 kita ialah pengenalan penghayatan etika dan peradaban dalam acuan Malaysia. Baiklah, sebelum itu saya berharap agar semua yang menonton ini dapat memberi sepenuh perhatian kepada apa yang saya ingin sampaikan, walaupun apa yang saya sampaikan mungkin ada yang terkurang. Jadi nanti kita akan ada sesi Q&A, okey? Okey, baiklah, sebelum saya mulakan, saya ada satu objektif yang saya harap saya dapat capai setelah saya selesai berkongsi maklumat kepada anda. Objektif ialah membina kerangka pemikiran dan analisis penghayatan etika dan peradaban. Itu adalah objektif yang saya harap saya dapat capai. Baiklah, kita mulakan dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, yang pertama sekali, setahu saya dan kita sebagai manusia di dunia ini, kita tahu bahawa etika dan peradaban sangat penting dalam kehidupan sesebuah masyarakat, iaitu kehidupan kita sendiri. Kenapa? Jika kita ada etika dan peradaban dalam diri kita, kita dapat menghormati orang. Dalam masa yang sama, kita ada kepribadian yang tinggi dan kita dapat membina negara bangsa, dan alhamdulillah, insyaAllah negara kita akan maju dengan adanya adab dari semua orang. Baiklah, di sini saya ingin bercakap tentang 3 tahap, ataupun saya anggap sebagai 3 level. Orang putih cakap 3 levels, di mana yang pertama ialah pra-kolonial, yang kedua kolonial, dan yang ketiga ialah pasca kolonial. Apa itu? Itu saya anggap kepada saya lebih anggap ia adalah zaman di mana pra-kolonial. Kita mulakan dengan pra-kolonial. Pra-kolonial ataupun zaman pra-kolonial ialah zaman tradisional. Pada zaman tradisional ataupun zaman pra-kolonial telah wujudnya adab, adat resam dan adat istiadat. Apa maksud adab, adat resam dan adat istiadat? Baiklah, mari saya akan berkongsi ataupun saya akan beritahu kepada anda satu persatu maksudnya. Okey, untuk adab, dari segi bahasa, berdasarkan Kamus Pelajar edisi yang kedua, adab ialah tingkah laku yang baik, iaitu sopan, berbudi bahasa, budi pekerti yang baik. Itu adalah maksud adab. Yang seterusnya untuk adat resam. Adat resam dari segi bahasa, berdasarkan Kamus Pelajar edisi yang kedua juga, ialah adat yang telah menjadi kebiasaan kepada sesuatu kaum. Contohnya, saya ambil contoh perkahwinan, bertunang ataupun merisik. Itulah adat resam bagi orang Melayu seperti saya. Merisik, bertunang, perkahwinan. Setiap kaum ada adat resam tersendiri. Baiklah, yang ketiga ialah adat istiadat. Apa itu adat istiadat? Dari segi bahasa, juga berdasarkan Kamus Pelajar edisi yang kedua, adat istiadat ialah berbagai-bagai adat yang dituruti. Tak faham? Okey, maksudnya macam peraturan. Saya ambil contoh, upacara istiadat pertabalan agung. Upacara istiadat pertabalan agung. Terdapat peraturan dalam upacara tersebut. Baiklah, saya teruskan dengan soalan. Soalan untuk maksud adab dan yang saya dah bincang tadi. Okey, soalan yang pertama ialah sini. Bincangkan insiden yang boleh dianggap sebagai kurang adab.
bukan adab tetapi kurang adab. Okey, saya ambil contoh satu insiden yang boleh dianggap sebagai kurang adab, iaitu menegur apabila kita menegur seseorang di halayak ramai. Saya ingin bertanya kepada anda, adakah itu sesuatu yang beradab ataupun kurang adab? Bagi saya itu ialah satu perbuatan yang kurang beradab kerana kita menegur salah seseorang walaupun dia bersalah, tetapi kita tidak sepatutnya menegur di halayak ramai. Jadi soalan yang kedua, okey, berikan justifikasi mengapa insiden kurang beradab tersebut tidak sepatutnya berlaku. Okey, mengapa insiden tersebut tidak sepatutnya berlaku? Saya bagi contoh ataupun saya bagi jawapan dua je. Yang pertama, kita akan menjatuhkan maruah orang itu kalau kita menegurnya di halayak ramai. Semestinya, of course, kita akan malu. Saya pun akan malu kalau saya ditegur di hadapan orang ramai. Walaupun salah saya itu memang salah. Yang kedua, tidak profesional. Contohnya saya bos dan saya ada nama pekerja namanya Siti. Lepas tu saya tegur Siti depan pekerja lain. Hai Siti, apa kerja kau tu? Si bagus Najwa. Okey, itu tak baik. Walaupun saya bos, saya sepatutnya beradab. Sebab Siti pun ada perasaan, Siti pun ada hati. Kita mesti jaga perasaan dan hati orang. Dan kita, kalau kita nak menegur, kita mesti secara beradab. Baru kita dianggap sebagai seorang bos. Baru kita dapat dinilai sebagai seorang bos. Okey, dan yang ketiga, cara mengatasi insiden tersebut. Yang pertama sekali, saya tadi sebagai bos, bukannya saya menegur di hadapan orang ramai, di hadapan pekerja yang ramai tadi. Okey, sepatutnya saya menegur, saya panggil Siti, saya bawa masuk office saya, dan saya akan tegur secara peribadi. Saya akan cakap macam, Siti, kita pola salah tok. Jadi kami harap kita boleh improve. Kita cakap macam tu. Kita cakap secara profesional. Jangan di hadapan orang ramai. Jangan jatuhkan air muka orang. Okey? Sebab nanti kalau kita menegur orang macam tu, kot-kot satu hari kita pula yang kena kan? Masa Sarawak, kita pula yang kena. Jadi saya harap mulai dari sekarang kita jagalah tutur kata kita jagalah perasaan orang. Okey, melebih pula saya. Seterusnya adalah zaman kolonial ataupun dikenali sebagai zaman moden. Yang tadi zaman prakolonial, iaitu zaman tradisional. Sekarang ni zaman kolonial, zaman moden. Okey, di zaman moden pun ada 3, iaitu etika, etos dan etiket. Okey, untuk etos saya tidak tahu untuk menyebutnya dengan betul sama ada etos ataupun ethos. So ejaan ETOS. Okey, kita mulakan dengan etika. Apa itu etika? Baiklah, dari segi bahasa, etika ialah prinsip moral atau nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan manusia. Dari segi sosiologi pula, satu standard menyeluruh mengenai benar atau salah yang menjelaskan apa yang sebenarnya perlu dilakukan oleh manusia. Okey, apa yang saya faham dekat sini ialah etika bermaksud, senang je, etika bermaksud apa yang benar dan apa yang salah yang sepatutnya kita sebagai manusia untuk melakukannya dalam kehidupan seharian kita. Nanti saya bagi contoh, okey? Kita teruskan dengan etos ataupun ethos. Kalau tak silap saya, etos. Okey. Jadi dari segi bahasa, untuk etos ialah sifat, ciri sesuatu bangsa, budaya dan era. Dari segi sosiologi pula, usaha membangunkan bangsa berdasarkan latar individu, keluarga dan komuniti berbagai serta berbeza sejarah, etnik, bahasa, agama, budaya dan latar geografi melebihi kesepakatan ciri asas negara atau bangsa. Okey, kita teruskan dengan etiket yang ketiga dalam zaman moden. Apa itu
etiket. Baiklah, etiket ni dia lebih kurang macam etika. Jadi mungkin anda akan agak keliru sedikit. Apa itu etika, apa itu etiket? Apa perbezaan antara mereka berdua? Okey, etiket ialah adat dan peraturan terutamanya dalam kehidupan sosial atau dalam profesi tertentu. Saya ambil contoh untuk etika dahulu. Okey, etika tadi seperti yang saya cakap, etika ialah sesuatu perbuatan yang benar ataupun salah yang manusia lakukan dalam kehidupan seharian mereka. Manakala etiket pula ialah adat dan peraturan dalam kehidupan sosial dan profesi tertentu. Okey, contoh untuk etika. Tidak membuang sampah sesuka hati. Tidak datang lambat ke sekolah ataupun ke tempat kerja. Untuk etiket, kita makan menggunakan tangan kanan dan memberi salam sebelum masuk ke rumah orang. Okey, apa perbezaannya? Keliru Okey. Jadi bagi saya, etika ni macam, okey, etika kita boleh kaitkan dengan adab. Macam zaman pra-kolonial tadi, adab. Etika ni macam satu tajuk yang besar dan ada pecahan, iaitu adab, etiket, adat resam dan sebagainya. Etika, saya ambil contoh. Kalaulah saya buang sampah sesuka hati, adakah saya beretika? Semestinya tidak, kan? Adakah saya beradab? Semestinya tidak. Itu adalah kurang adab kerana saya membuang sampah sesuka hati. Dan seterusnya, etiket. Kalau saya masuk rumah orang, saya main serbu je. Saya tak cakap pun Assalamualaikum, mek masuk. Saya tak cakap macam tu pun. Buka je pintu, buka kasut, terus masuk. Tak ada adab, kan? Okey, itulah maksudnya etiket. Etiket tadi dia cakap apa? Adat dan peraturan terutamanya dalam kehidupan sosial ataupun profesi tertentu. Samalah macam tu, kita bagi salam sebelum masuk rumah orang. Itu adalah dalam kehidupan sosial kita. Okey, yang seterusnya saya akan membentang tentang susur masa, etika dan peradaban berdasarkan pra-kolonial, kolonial dan pasca kolonial. Okey, baiklah. Ini ada sejarah sikit ya. Okey, sebelum kedatangan kolonial iaitu zaman moden, telah wujudnya etika dalam masyarakat yang disebut adab, adat resam dan adat istiadat. Seperti yang saya dah cakap tadi, iaitu pada zaman pra-kolonial sudah wujudnya adab, adat resam dan adat istiadat. Seterusnya, proses migrasi dalam Kepulauan Melayu dan luar Kepulauan Melayu menjadikan adab, adat istiadat dan adat resam bercampur baur akibat proses pinjam-meminjam dan tersulam dalam masyarakat. Apa maksudnya tersulam dalam masyarakat dan bercampur baur? Okey, seperti yang kita tahu, kita pun dah belajar sejarah, kan, waktu sekolah menengah. Wujudnya sistem barter. Saya ambil contoh sistem barter, iaitu di mana kita menukar barang dengan orang lain. Okey, macam ayam, mungkin ayam tukar dengan sayur, ayam tukar dengan ikan. Okey, jadi kalau kita nak bertukar barang dengan orang, kita mesti ada adab, kan? Kita mesti ada etika. Kita mesti meminta ataupun bercakap dengan cara yang sopan supaya kita dapat membuat sistem barter itu berjaya. Sebab itulah di sini tadi dia cakap proses migrasi dalam Kepulauan Melayu dan luar Kepulauan Melayu menjadikan adab, adat istiadat dan adat resam bercampur baur, dan itu mewujudkan etika dan adab di dalam setiap masyarakat. InsyaAllah setakat ni korang faham, kan, apa yang saya cakap? Tak apa, nanti kalau tak faham, kita ada, InsyaAllah ada sesi Q&A dengan Ustazah Maliana, okey? Okey, seterusnya saya akan
bercerita sedikit tentang maksud prakolonial, kolonial dan pasca kolonial. Okey, yang pertama sekali ialah prakolonial. Apa itu prakolonial? Tradisional kan? Okey. Zaman tradisional. Pada zaman prakolonial, zaman negara ini iaitu di mana zaman negara ini belum dikenali sebagai Malaysia dan kita belum dijajah pada zaman itu. Sekali lagi saya menyebut, etika telah terjelma dalam tingkah laku serta kehidupan seharian, tidak kiralah sama ada formal atau tidak formal, disebut sebagai adab, adat istiadat dan adat resam. Memang dari dulu lagi, zaman tradisional memang sudah wujudnya etika dalam kita. Itu memang wujudnya adab, adat resam, adat istiadat. Sampai sekarang kita masih mengamalkan benda itu kan? Kalau anda perasan lah. Okey. Yang seterusnya ialah kolonial, iaitu zaman moden, ataupun anda boleh sebut zaman kolonial ataupun zaman moden. Apa itu zaman kolonial? Zaman kolonial ialah zaman negara di mana zaman negara kita telah dijajah dan etika dibawa dalam bentuk berpakaian, percakapan dan pentadbiran. Okey, saya nak explain sikit tentang etika dibawa dalam bentuk berpakaian dan percakapan. Okey, saya nak ambil contoh untuk etika dalam berpakaian dan etika percakapan. Maaf, ada bunyi memutuskan. Okey, etika berpakaian. Okey, saya untuk etika percakapan dan saya ambil contoh Siti, di mana pekerja saya tadi Siti untuk etika berpakaian. Okey, contohnya Siti datang office, datang kerja menggunakan pakaian yang tidak sesuai, iaitu Siti berambut merah, dia menggunakan baju di atas pusat, baju pendek, menggunakan luar pendek. Adakah itu beretika? Adakah dia mempunyai etika sebagai seorang pekerja untuk datang ke office? Tidak kan? Okey, saya untuk etika percakapan. Contohlah, saya tengok Siti macam tu, lepas tu saya tegur Siti. Saya cakap, kacak juga kau datang office macam ni. Dah lah rambut kau merah, baju kau pendek, luar kau pendek, kau kacak. Okey, saya cakap macam tu. Adakah saya beradab? Adakah saya sebagai bos pun saya beretika? Tidak kan? Sebab itu, di sini dia cakap, pada zaman kolonial, etika dibawa dalam bentuk berpakaian, percakapan dan pentadbiran. Jadi kita sebagai manusia, kita kena tahu etika kita sebagai seorang manusia dalam berpakaian, percakapan dan pentadbiran. Kalau kita pergi office, berpakaian yang sesuai, berbaju kurung, berbaju formal, mesti bos pun akan macam, wah bagusnya pekerja aku ni. Dah lah pakaian bagus, kerja pun bagus. And automatic dalam sesebuah pentadbiran pun benda tu akan jadi bagus. Etika akan diterapkan dalam pentadbiran tu. Faham kan? Okey. Baiklah, yang last kali untuk 3 zaman tadi ialah zaman pasca kolonial, di mana zaman gabungan, iaitu zaman tradisional dan zaman moden. Okey, zaman pasca kolonial ialah satu zaman yang merupakan era moden, di mana masyarakat telah menerima variasi dan percampuran versi etika secara langsung atau melalui teknologi. Okey, di sini pun saya nak bagi contoh. Zaman kita sekarang adalah zaman pasca kolonial, di mana era moden. Sekarang ni, yang terkini ni, okey, saya ambil contoh. Tadi dia cakap percampuran versi etika secara langsung atau melalui teknologi kan? Okey, kita ada 2 bahasa. Bahasa yang dikira bahasa utama lah macam tu. Bahasa perantaraan. Okey, pertama sekali bahasa Melayu. Yang kedua, bahasa English. Okey. Anda tahu kan bahasa rojak? Di mana 2 bahasa tu dicampur jadi satu. Jadi kita bercakap pun jadi satu. Kita masukkan dalam satu ayat tu untuk 2 bahasa tu. Contohnya,
um, awak tak pick up saya ke? Tak, macam dia, maksud dia macam tak pick up saya kerja ke hari ni? Sebenarnya awak boleh je cakap, awak tak ambil saya kerja ke hari ni? Awak tak ambil saya dari tempat kerja ke hari ni? Tak perlu pun kalau nak merojakkan bahasa tu. Jadi itulah maksudnya. Benda tu dah jadi bercampur tau. Dia dah macam sebab dah moden. Jadi semua sekarang ni kita mostly kita ikut trend macam tu. Tapi tak apalah, kalau nak ikut trend, ikut yang bagus pun boleh. Janji benda bagus kita boleh fikir kan, yang mana bagus, yang mana tak bagus. Okay, ini adalah yang last sekali. Dah berapa? 20 minit. Dah nak 21 minit dah. Okay, ini adalah yang last sekali. Kerangka menganalisis etika dan peradaban acuan Malaysia melalui sejarah, struktur sosial dan biografi, iaitu riwayat. Okey, tahap penghayatan etika dan peradaban adalah berbeza dan dipengaruhi oleh perkembangan sejarah, struktur sosial dan biografi masyarakat berkenaan. Okey, pada zaman dulu, kita ada raja, kita ada bangsawan, kita ada hamba, kita ada rakyat. Kita belajar sejarah kan? Yang di atas sekali, siapa level atas sekali? Raja. Bawah raja, bangsawan ataupun pembesar. Bawah pembesar dan bangsawan, rakyat sejata. Dan yang bawah sekali ialah hamba. Untuk golongan yang memerintah ialah raja dan pemerintah serta bangsawan. Untuk golongan yang diperintah, yang macam cakap raja perintahkan mereka, ialah rakyat sejata dan hamba. Okey, itu adalah struktur sosial untuk tradisional, di mana kita guna raja, bangsawan, rakyat sejata dan hamba, seperti di sini yang anda lihat. Okey, untuk struktur sosial moden seperti sekarang, yang atas sekali kita ada kelas atasan, bawah kelas atasan, kelas menengah, bawah kelas menengah, kelas pekerja, dan yang last sekali adalah kelas bawahan. Dia sama aja tetapi dah bertukar. Dulu tradisional, dia orang guna bangsawan, dia orang guna rakyat sejata, guna hamba. Tapi sekarang ni dah tukar ke moden, jadi atasan, menengah, pekerja dan bawahan. Jadi okey, yang last sekali ialah penghayatan etika dan peradaban mengikut peringkat lokal dan global. Okey, penghayatan etika dan peradaban mengikut peringkat. Ada 6 di sini di mana kita boleh mendapatkan etika, kita boleh melihat adab orang. Di mana first pula bahasa rojak. Di mana yang pertama sekali ialah dari individu, yang kedua keluarga, yang ketiga komuniti, yang keempat masyarakat, yang kelima masyarakat dan negara, dan yang terakhir sekali ialah pasaran. Pasaran ialah yang terbesar, di mana kita boleh melihat berbagai orang, berbagai etika. Orang itu mempunyai adab ataupun orang itu tidak mempunyai adab. Di situlah kita akan melihat dunia luar yang sebenar. Jadi alhamdulillah, sampai sini saja saya membentangkan topik yang pertama. Saya minta maaf sangat-sangat kalau ada yang anda tidak faham. Jadi anda boleh bagi feedback, boleh refleksi tentang topik yang pertama ini. Okey, itu saja daripada saya. Stay safe, jaga diri, jaga penjarakan sosial, dan kalau keluar pakai mask dan hand sanitizer, jangan lupa. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bahasa, maaf salah. Okay. Hai.